Tengah record. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insya-Allah. Okey, kita pada Iqra 5 halaman 9 barisan yang pertama ya. Tapi Tajuk dia hari ni berkaitan semalam punya mengaji. ya. Kan? Ya, mari kita tengok yang tajuk dia. Tajuk dia tu kita tengok dulu yang merah tu ya, bacaan dia dari segi membaca pada la panjang ya. Dia ada la tu asalnya dia mad asli. Asalnya dia mad asli sahaja, tak ada tanda. Dia itu mad jaiz ke? Betul, ini mad jaiz ya. Kenapa kita kata dia mad jaiz? Cara mudah dia, tengok hamzah dia, bawah hamzah ada alif. Ini cara mudah. Cara mudah kita nak kenal mad jaiz. Tetapi sebenarnya hamzah tu adalah daripada perkataan a'budu sebenarnya. Sebab tu kalau kita kenal perkataan tu tak ada tanda mad pun tak ada masalah. La tu kita tahu perkataan lain, a'budu kita tahu perkataan lain. Hamzah tu terpisah. Yang semalam lah tabu. Dia ada hamzah tetapi hamzah dia bukan mad jaiz. Dia mad wajib tapi dia ada alif macam ni. Betul-betul macam ni dia ada. Itu yang semalam Ustazah pun agak lain macam. Itu nak pastikan ya. So di sini bacaan dia la. Panjang tu 4 atau 5 atau 6. Tak ada masalah. Ya. Okay, la adalah satu kalimah. Bermaksud tidak. Ya. A'budu perkataan lain. Sebab tu hamzah itu dipanggil di sini dipanggil pada la tu mad jaiz munfasil. Munfasil maksudnya terpisah. Apa yang terpisah? Hamzah tu. Hamzah terpisah daripada perkataan la. Itu maksud dia. Ya, maksudnya hamzah itu adalah perkataan selepas dia a'budu. Macam tu. Ya, so di sini mad jaiz munfasil. Kita boleh baca dia dengan kadar panjang 4 atau 5 atau 6 atau kita boleh membaca dia dengan kadar 2 harakat. Yang kita cuba praktikkan itulah. Ya, Tariq Ibnu Jazari. Kalau kita membaca dia dengan kadar 2 harakat, kalau kita membaca dengan kadar panjang 4 atau 5 atau 6 itu tak ada isu ya. Itu dipanggil Tariq apa saya selalu lupa Ustazah. Ibnu Syatibi. Ya, Ibnu Syatibi ya. Okey, la a'budu, matikan dal, la a'bud. Itu kalau nak baca panjang, kalau tak nak baca panjang, la a'budu. Macam mana asli je? La a'bud. Okey. Yang kedua tu ula. Ini memang panjang. Memang mak wajib. Ya betul. Sebab cara dia kita tengok hamzah tu, tak adalah, tak ada alif. Tak adalah alif bersama dia. Tak kisah di bawah atau di atas atau selepas dia. Tak ada alif ya. So ulaika. Hamzah itu ini nama dia mad wajib muttasil. Muttasil maksudnya bercantum. Sebenarnya maksud dia muttasil bercantum. Apa yang bercantum tu? Kalau tadi dalam yang la a'budu hamzahnya terpisah daripada bacaan panjang. Sekarang ini hamzahnya bercantum ataupun berada di dalam satu kalimah dengan bacaan yang panjang ulaika. So kita apa-apa pun ini satu kalimah. Hamzah itu cara mudah tak ada alif di bawahnya atau di atasnya atau selepasnya. Ini cara mad wajib muttasil. Mad wajib memang panjang. Nak ambil 4 atau 5 atau 6 itu tak ada masalah. Ya. Yang pentingnya mad wajib memang sentiasa wajib panjang. Nak baca terus pun dia panjang. Kalau kita nak berhenti pada kalimah tu pun panjang juga. Itu mad wajib muttasil ya. Cara kita nak perhatikan, tengok hamzah dia. Hamzah pada yang la pertama tadi dengan hamzah yang la yang kedua. Beza ya. Hamzah yang pertama ada alif di bawahnya. Hamzah yang dalam perkataan kedua tu tak ada alif bersama dia. Tak kisah di bawah, di atas atau selepasnya. Itu cara kita membezakan mad jaiz ataupun mad wajib. Panggil nama gitu cukup dah. Mad jaiz. Tapi kalau nak tahu nama penuh dia, mad jaiz munfasil. Kalau nak tahu. Tapi sebut mad jaiz kita dah faham. Mad wajib pun sama. Mad wajib pun sama. Sebut mad wajib pun dah cukup. Kita dah tahu. Tapi kalau nak tahu nama penuh dia, mad wajib muttasil. So masing-masing sama.
tanda mat masing-masing ada. Tanda mat, cuba kita tengok tanda mat. Dalam la yang pertama tu, tanda mat dia di atas alif yang sengit tu. Dia yang penting tanda mat memang duduk di atas alif. Tak kisahlah alif tu sengit ke, alif tu tegak ke, tak ada masalah. Memang tanda mat sentiasa duduk di atas huruf alif lah. Tapi ular yang kedua tu, tanda mat duduk di atas alif kecil. Tak ada masalah. Sebab kita tahu alif kecil tu, alif maksurah tu sama je dengan alif mamdudah. Beza je. Nampak satu pendek, satu panjang. Tetapi dia tetap alif. So yang pentingnya tanda mat itu sentiasa di atas alif. Ataupun huruf mat tu lah alif wawiyah. Ya. Tanda mat sentiasa duduk di atas huruf-huruf mat. Huruf mat apa? Alif wawiyah. Alif lah. Kalau dalam perkataan lain mungkin tanda mat itu berada di atas waw. Mungkin. Kalau dalam perkataan lain mungkin tanda mat itu berada di atas ya. Mungkin. Macam tu ya. Itu tak ada masalah. Memang dia biasa macam tu. Okey. Itu dia. So kita teruskan ya. Apa lagi ya? Perhatikan dia punya tanda mat saja. Tanda matnya selepas tanda mat hamzah dia. Okey, silakan. Siapa dulu? Linda dulu kot. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai Tariq Ibnu ke nak yang biasa punya Ustazah? Boleh, nak buat dua-dua pun boleh. Lagi mahir. Kan kita mahir baca panjang Tariq Ibnu Syatibi, baca 2 harakat Tariq Ibnu Jazari. Lagilah kita mahir, boleh je. Lepas tu dia tak ada colour pula tu. Pindah ambil yang baca pendek tu Ustazah. Boleh, tak ada. Dengar, color tu tak penting kalau pergi Mekah tu Quran kat dalam masjid tu tak ada color. Yeah. Kan? Okey. La a'budu ma ta'budun. Okay. La a'budu ma ta'buduna. La mad jaiz munfasil. Ma asli. Du ma asli bila wasalah, kalau waqaf jadi ma'aril sukun. Dan kawan kita membaca la dengan kadar 2 harakat itu dipanggil Tariq Ibnu Jazari. Ibnu Jazari. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Ataupun ulaika humul muflihuna. Ni ula ni mak wajib muttasil. Betul. Mul izhar qamari. Ya, ataupun alif lam qamariyah. Ya, izhar qamari. Lagi. Muf ada hamas pada fa. Ya, ada hamas pada fa sukun ya. Mesti sukun. Kalau berbaris tak ada sifat ya. Okey. Hu bila wasal mak asli, bila waqaf jadi ma'aril sukun. Ya, okey, buat satu baris dulu. Satu baris lagi Lida, lagi satu. Fil fulkil mashhun. Dah tekan. Bunyi hun. Fil fulkil mashhun. Nampak macam guna tekak dalam. Susah. Memang susah. Hun. Memang dia susah tau. Yang saya Kak Ya susah nak sebut Ustazah. Memang betul. Ya, memang kita pun terasa dia susah sikit. Kita rasa macam dah tekan tapi dia macam nak keluar bunyi tu macam tak terbuk. Dia tak serupa dengan kha ya. Ya, kalau kha lagi lebih. Kha tu bunyi dia kha. Hu. Ya betul je. Fil fulkil mashhuni. Fil izhar qamari ataupun alif lam qamariyah. Okey, tapi fi itu sendiri adalah mad asli bila wasal. Bila berhenti, bila waqaf. Bila berhenti waqaf fi, mad asli tu ya. Mad asli memang kalau masuk alif lam, dia jumpa alif lam dia potong pendek, dia tak jadi mad asli. Okey, bila fil alif lam qamariyah, izhar qamari, betul? Full lam sukun ni izhar mutlaq. Izhar ya, HAR. Izhar mutlaq. Lam sukun izhar mutlaq. Ya. Kil izhar qamari. Ya, lagi sekali
hamas ataupun hamas dan tafashi. Ya, dia ada dua sifat. Huruf shin sukun. Mesti mati ya. Untuk sifat, untuk ada sifat mesti tanda sukun ya. Okey. Hu ma asli bila wasal, bila waqaf ma aril sukun. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalina. La ma asli mun izhar halki. Tanwin bertemu dengan ain. Ya, elok sebut ya bagi kawan kita nampak ya. Tanwin bertemu Bertemu dengan ain. Ala kalau kita waqaf ma asli kepada la. Ya, betul. Ala. Kalau kita wasal lal izhar apa? Qamari ataupun alif lam qamariyah. Mur ra tafkim. Ya. Li bila wasal harfulin bukan ma asli. Bila waqaf ma ada sukun. Ya, betul ya. Okey, ra di situ kenapa dia tafkhim? Kenapa? Sebelum dia tanda baris depan. Okey, kalau dia mati, kalau ra tu mati, kalau ra sukun, macam mana nak tahu sifat dia? Jadi kita tengok sebelum dia. Sebelum dia ikut formula asal ra, ikut formula original dia, asal dia ra berbaris macam tu ataupun ru dia tebal, tafkhim. Kalau ri dia tarkik ataupun nifis. Tapi kalau disukun kita tak tahu macam mana dia nak tebal atau nifis. Tengok sebelum dia baris tu ikut formula asal dia. Okey, kita terus ya. Okey, Ustazah tak tahu siapa yang masuk dulu. Siapa masuk dulu tu? Kak Ayah. Kan? Kak Ayah masuk dulu Ustazah. Ya, silakan. Tapi Kak Ayah tak faham satu Ustazah yang yang telak apa benda? Izhar mutlak. Yang mana satu izhar mutlak? Okey, tunjuk balik Linda. Fil full tu. Full tu lam mati. Hanya kerana dia huruf lam mati. Itu saja. Oh. Okey, huruf lam bertanda mati macam tu. Ya, itu. Itu saja. Izhar mutlak dia. Okey. Sekejap. Okey, Kak Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala. Mak wajib tu lagi. Oh, panjang. Lagi sepanjang. Ulaika ala huda. Itu ke? Ya, betul. Kalau kita baca tu kalau Kak Ira macam sama je ya, hudai. Kalau saya ingat tu. So huda juga Huda je. Ya, kalau saya ingat kita ambil waqaf saja. Huda. Okey. La tu mak wajib. Ya. Ada alif masurah. Ya. Lepas tu ulaik ada hamas kalau kita waqaf dia. Ya, kalau kita waqaf ya. Ik ada hamas. Okey. Ala tu dia mak asli, ada alif masurah. Okey. Lepas tu yang udah tu ada mak iwat. Baca betul, mak iwat. Cuba dia di baris di atas saja mak iwat kan Ustazah? Betul, tanwin di atas saja. Cumanya perkataan ni dia pakai biasa perkataan lain. Cuba tengok selepas dia ke bawah dia ke lain bawah dia, masing-masing menggunakan alif, tanwin atas bersama alif yang masing-masing yang lain. Tetapi perkataan huda memang dia macam tu spelling dia. Ya di sini berfungsi sebagai alif. Ya di sini bukan huruf ya. Okey? Okey. Untuk perkataan-perkataan yang tertentu sahaja. Yang macam ni huda ni lah memang tak ada alif lah. Dia pakai huruf ya begitu. Tapi ya di sini sebenarnya berfungsi sebagai alif bukan ya. Okey, terus. Ustazah, kalau dalam Quran memang takkan jumpa lah huda ni dengan alif lah. Biasanya dia mesti dengan ya. Ya, biasa. Kalau kita terjumpa nanti bahasa ngaji kita highlightkan, kita tengok kalau kita jumpa. Biasanya memang dia pakai ya lah. Bukan huda je, ada juga perkataan lain ya. Okey. Okey. Dua harakat je kan? Makisi nafihi abada. Okey, kaf sama ini juga. Kaf. Ka. Ya, ka je tu, ki. Gitu je ya. Ki macam ki.
Dia tu. ki tu dia satu harakat je kan? Ya, ki pendek je. Okey, lepas tu kita hanya baca dua-dua sama je Ustazah, pada juga. Ya, kita ambil wakafnya sama. Okay. Kau dah wasal sama ya. Wasal dia tak sama sebab dia Wasal tak sama, dia tengok urut selepas. dia tengok huruf Kena recall. alif tu sebenarnya. Okey, mat tu ialah dia mat asli, ada alif masurah. Okay. Ki tak ada apa, si mat asli. Ki si na tak ada apa, fi mat asli. Abada. Da tu dia apa? Macam huda. Satu harakat mat iwat. Ya, betul. Dua harakat mad dan iwat. Kita satu lagi. Okey. Alam naj'alil arda mihada. Biar besar je. Mihada. Alam Naja qalqalah. Ya, qalqalah apa? Dia mati qalqalah kubra. Ya, betul. Okey, betul. Tapi sebetul lam mati pun ada nama apa? Mana lam mati tadi? So, alam tu. Oh, lam mati tu apa? Mutlak apa? Itu kalau lam mati. Sekarang mim mati. Oh, jap. Mana dia mim mati? Mim mati. Izhar. Apa dia? Izhar halki. Syafawi. Sorry, izhar syafawi. Ya, Sebab dia mim bibir ya Zaza. Ya, syafawi itu maksudnya bibir. Izhar syafawi ya. Yang tadi kalau lam izhar mutlak. Okay. Lepas tu ar tu dia ada ra, dia tebal ra tahkim. Okey, betul. Tapi sebelum ra tu, sebelum dia ada alif lam. Selepas lim. Alif lam qamariyah. Ya, qamariyah. Tak nampak sabdu. Terus qamariyah. Ya, okey. Ar, tafkhim. Ya. Ar tu ra tahkim. Miha tu ma asli, ada alif masurah. Da tu ma iwat. Baca dua harakat. Ya, betul. Kalau sebut dua harakat tu untuk bagi kita tahu je. Tapi kalau kita dah tahu sebut. Oh, tak payah sebut ya? Kalau kita dah tahu, kalau okay. kita nak sebut tak apalah, nak bagi kita mahir, bagi kawan pun tahu. Ya. Okay. Right. Bihadzal hadisi asafa. Itu sama. Boleh dua cara. Sama juga. Asafa. Asafa atau asafa untuk berhenti. Asafan. Ya, dia sama. Kalau sama kita boleh buat dua cara. Tapi dia tetap dua harakat tak, yang dua harakat tu ketika berhenti sahaja. Berhenti. Kalau asafan. Asafa dia jadi dua harakat. Tapi kalau kita baca asafan, dia pendek. Oh. Dipanggil satu harakat ke? Dia panggil satu harakat lah, pendek tu. Ha itu ada apa mat asli, alif masurah. Zal za mat asli. Dulu. Apa? Mat asli. Kalau zal ni alif lam qamari. Betul. Ya. Kalau za mat asli, kalau zal alif lam qamari. Okey. Lepas tu ada hamzah wasal dia. Memang ada hamzah wasal sebab bila alif lam itu alif lam itu memang tu dia kalau kita kita wakafkan dia ada hamas ya. Zal ni ada tak zal tak ada. Tak ada. Hadi dia mat asli daya. Masih asafa fa dia tak sengit ni. Tapi sama je, berhenti dia mat iwat juga. Mat iwat juga sebab dia baris atas ya. Ya, betul. Dia tak kisah tanwin atas sengit atau tanwin atas sama, berhenti memang mat iwat. Alright. Janji dia baris atas Ustazah? Ya, janji tanwin atas. Tanwin tu ingat ya. Okey, tapi kalau baca asafan, kalau baca asafan, apa? Tanwin sama. Yang tanwin sama jadi asafan ya? Ya, dan nama dia izhar halki. Ya, sebab confirm lepas alif tu ada huruf halkum, confirm punya. Okey. Okey, dah dua kan? Okey. Ya. Siapa masuk lepas tu? Saya memang tak tahu siapa masuk tadi. Silakan. Tarhaquha qataratun. Tarhaquha qatarah.
tar ro takhim ku ha ha ma asli taro tun. Kalau wasal ada izahar ki. Ya, tun. Kalau wakaf hamas. Ya, betul. Betul, hamas, roh. Dan roh sifatnya. Ro sifat dia takhim. Ya, tafkhim. Okey, terus. Ulaika humul kafaratul fajarah. Boleh ke sudah? Kan saya tak kena baca wasal juga. Tak payah pun tak apa. payah. Tak payah. Okey. Okey, la ma wajib mutasir. Ika humul iza komari. Humul. Humul. Kafaratul izahar komari. Dan wakaf ada hamas. Ya, betul. Dan roh dua. Sifat roh takhim. Ya, tafkhim. Okey, terus. Yang bawah ni sikit. Sezah yang ni saya baca. Dua harakat untuk mat jaiz boleh Sezah. Saya nafas tak panjang. Boleh punya. Tak ada masalah, boleh. Silakan. Saya cuba confuse juga kat sini. La ilaha ulai wa la ilaha. Tak sampai. Sebenarnya ha pun boleh ambil dua sebenarnya. Oh ya, ha ni yang lepas la tu, ha tu boleh ambil dua Ya, Sekejap. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Pak. Kita ambil macam dua, bolehlah sampai kat ujung, betul tak? Ya. Guna tau. Ustazah, yang ni mak jaiz ke mak wajib ni? Mak wajib mana? Lah tu memang wajib lah. Lah tu Oh ni maksud dia apa Ustazah? La Ni yang macam apa tu yang kata tidak lah macam tu kan. Kalau ni lah ada hamzah ni mak wajib. kalau la yang pertama tu tidak tidak ila kepada lepas tu haula kalau kita terjemahkan sebenarnya mereka sebenarnya. Okey. Kita terjemahkan mereka mereka ini macam itulah kalau kita terjemahkan. Ya. Betul yang ni? saya Tu memang wajib itu. Haula. Tapi ni ada maksud apa Ustazah? Tak ada, memang dia maksud dia macam tu. Mereka ini. Oh mereka lah ni. Ya, sekali dengan ha tu. Haulai sebenarnya. Oh ni satu ni maksud dia mereka. Ya, mereka. Oh. Ini isim isyarah sebenarnya. Dalam list isim isyarah. Isim isyarah gunakan untuk jamak yang dekat. Mereka ini. Macam tu sebenarnya. Zah nak tanya. Okay. Saya memang tak pandai bahasa Arab tapi saya guna formula yang ular hamzah tu jika dia ada bawah dia. Boleh ke macam tu kan? Sebenarnya itu yang kita identify dia panjang atau pendek. Sebenarnya saya tak tahu dia makna pun. Okey, betul. Macam la tu sebab dua kita dah tahu dia memang berasingan. Ni saya punya ni lah. Ila la mak asli la mak jaiz munfasir. Okay, la mak asli ha ula tu saya tahu dia dua sebab hamzah tu ada waw. Okey, sebenarnya Saya gunakan dia ni la tu sebab hamzah tu tak ada bergantung pada siapa, dia single. ya, betul. That's why dia jadi panjang mak wajib. Betul. Wala la tu ni pun sama dengan la yang pertama. Ni sama dengan la pertama kan sebab dia tak satu ni. Sama, dia ulang je. Ulang je tu. Dia ulang je kan? Okey. Dia mat jaiz. Ila la mak asli ha tu pun samalah saya guna formula yang tadi tu sebab dia ada bergantung pada waw tu. So dia jadi mat jaiz juga macam tu. Okey. La ujung tu sebab dia mat arif sukun ni. Betul ke? Ke saya salah? Okey, nanti Betul. kalau Linda buka Quran, Linda dia ada tajwid. Linda ada tak depan mata Linda? Quran. Ada Al-Quran? Buka sekejap, kita nak tengok apa dalam buku Linda, dia kata ha tu apa. Kita dengar sekejap. Sekejap ya, kita cuba cari katalah kat page depan ada tak Haula. Itu dia petang juga haula tu. Ya, kita tengok sebab Quran Linda dia ada. Dia ada tu. Luahnya ya. Pekata punya maksud.
Dia punya tajwid. Perkata punya tajwid. Sekejap kita tengok page berapa ya. Ula. Ya. Bila nak cari, jenuh nak cari ya. Itulah. Sebab nak tengok kebetulannya Linda tu ada Quran dia. Macam semalam dia dah tahu dah itu mak wajib. Dia dah tahu, tapi yang Hamzah ada alif tu itu dia tak tahu dan Quran dia pun tak tahu, tak cakap apa-apa pun kan. So kita nak tengok itu saja. Ataupun kalau lambat sangat maybe tak payah Tak apa, sambil tu diorang jalan dulu, Linda try cari. Kita gerak dulu. Okey, siapa lepas Maida siapa? Siapa masuk? Silakan. Ustazah, tapi kalau Prit boleh baca ke Ustazah? Tak boleh Boleh je. Kita nak belajar. Tak boleh. Ini yang baru ni ya. Okey, nanti dulu. Sebelum kawan kita baca yang baru ya, Linda biar dicari tu. Okey, muka surat 10 ni. Okey. Yang kita nampak inna, itu yang kita nampak yang kedua tu. Yang kita nampak yang selepas tanda sama juga. Itu yang kita nampak dalam Quran kita, ya. Tetapi maksud dia sebenarnya yang sebelum sama juga tu. Ya, sebelum tanda sama juga tu kan. So yang kita nampak yang ada bersabdu tu, yang ada macam W tu, itu yang kita nampak dalam Quran. Dari segi membaca dia dia dengar ya, na pendek ya. Macam tu. Itu yang kita ada dalam Quran kita. Tetapi maksud dia yang seperti sebelum tanda sama juga tu. Kalau huruf mana-mana jika huruf itu bersabdu, apa-apa saja huruf jika dia bersabdu, maksudnya huruf itu ada dua. Seperti yang ditunjuk tu lah sebelum tanda sama juga tu ya. Huruf itu, huruf pertamanya mati. Seperti yang ditunjuk dalam kita punya skrin ni, Hamzah bari bawah I. Nun yang pertama bertanda sukun. Itu. Dan nun yang kedua ikut baris tadilah. Baris. Dia ikut tadi. Kalau inna lah ya. Apa-apa saja huruf jika dia bersabdu, bermaksud huruf itu ada dua. Huruf yang pertamanya kalau nun tadi, nun lah, pertamanya mati. Keduanya berbaris. Tetapi yang kita jumpa dalam Quran terus yang ada sabdu. So dan cumanya tambahan kepada nun bersabdu, nun dengan mim. Kalau kita tengok baris merah yang kedua ada contoh mim bersabdu. Dia berdengung. Itu dipanggil wajibul ghunnah dipanggil. Na kena pendek lah. Itu dipanggil dengung, itu namanya wajibul ghunnah nama dia. Okey, kita tengok barisan yang kedua. Ya, barisan kedua yang merah, tengok kalau tak ada sabdu, ana. Gitu je, ana. Pendek ya. Tapi kalau bersabdu anna. Pada di situ dengung dia. Nama dengung itu wajibul ghunnah. Wajibul maksudnya wajib, ghunnah maksudnya dengung. Wajib dengung. Ya, wajib. Okey. Kalau tengok seterusnya ama. Pak, ama tak ada apa-apa, tak ada sabdu, tapi yang bersabdu tu ma. Nampak? Ya, sama je. Nun bersabdu ataupun mim bersabdu, dua ni memang berdengung. Nama dia wajibul ghunnah. Itu dia bagi yang merah tu, dia bagi contoh seterusnya lah, sama je. Yang merah tu ya. Innahu. Di situ dengung wajibul ghunnah. Na pendek. Nahu. Hu tu mad silah qasirah. Ya. Kalau berhenti innah. Macam tu. Nah pendek ya. Hamas. Ya, jadi hamas. Ya. Innaha. So dengung itu wajib ghunnah. Nah tak ada apa-apa dah. Ha mad asli. Ni kalau mad asli sama. Nak berhenti ke nak terus memang sama. Ha juga dua harakat ya. Okey, seterusnya ummuhu ataupun ummuh itu. Dan seterusnya ummuha ni pun sama. Sebab hujung dia tu mad asli. Kalau hujung dia mad asli, tak kisahlah mad asli bari atas, ha, hi, hu, tapi hu, kalau yang hu tu bukan hu yang masilah ni, lain. Ya. Dia ha bentuk lain. Kalau dia mad asli di hujung, dia tidak berubah, dia sama saja. Nak berhenti ataupun nak terus ya. Ini kalau nun bersabdu, mim bersabdu, dia berdengung. Tetapi jika huruf lain bersabdu,
tak perlu dengung. Ba bersabdu, apa-apa saja. Fa bersabdu, tak perlu dengung seperti nun bersabdu dengan mim bersabdu tadi. Ha? Dua huruf saja ya dalam Quran ni. Ya, ni saja huruf bersabdu yang berdengung. Huruf lain kalau bersabdu tak dengung. Okey? Okey, seterusnya. Okey, terus kata kawan kita tadi. Silakan. Innahum kanu mujrimina. Muja, begitu je, J-E. Innahum kanu mujrimin. Ya, lain rasa dah. Muja kan? Ha, Muja. tadi first time dia baca muja. Kita boleh detect orang baca muja ataupun orang baca muja. Boleh detect tahu. Kita boleh dengar ya. So ini qalqalah sughra tanda mati ya. Mesti muja. Gitu ya. Okey, tajwidnya. Nun bersabdu wajib gunnah. Betul. Ya, okey. Ka ma asli. Betul, tapi sebelum ka, hum. Hum tu huruf yang mim sukun tu. Dia kalau huruf mati, bukan semualah. Ya, tapi kita kena tengok. Mim sukun ada nama. Mim sukun izhar syafawi. Ya, betul. Izhar syafawi. Ka ma asli. Nu ma asli. Alif tu alif ziyadah. Betul. Muj. Muja, muja. Gitu je, muja. Muj. Ha, Qalqalah sughra. ya. Mim mad asli, mim mad arili sukun. Ri sifatnya? Tarkik. Ya, bawah tarkik ya. Okey, terus. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Okey. Nun wajib gunnah. Ya. Alif mad wajib majais mutasil. Ya, majais munfasil. Okey. Majais mutasil. Ilaihi Ilai tu. Ya sukun tu. um, Dia ada nama dia. Huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun tu baris atas. Itu syarat dia. harfulin Ustazah. Ya, betul. Harfulin. Ha, ya. Harfu maksudnya huruf. Lin maksudnya lembut. Ya, huruf lembut kalau kita nak sebut macam tu. Ataupun sebut harfulin. Ya, okey. Jadi itu boleh berhenti tu. Kalau berhenti cara? Ilaihi Ya, jadi panjang. Harfulin kalau boleh berhenti dia akan jadi panjang. Nama pun juga jadi madlin. Kalau dia boleh berhenti, bukan semua harfulin boleh berhenti jadi panjang. Bukan. Ya, yang mana boleh lah. Yang mana boleh, kalau boleh dia berhenti, dia akan jadi panjang. Panjang tu set roda 4 lah. Ya. Dan nama dia pun tukar. Lin jugalah, tapi jadi madlin. Kalau boleh berhenti. Okey. Right. Panjang dia dua pun boleh, 4 pun boleh Ustazah. Sebenarnya kalau berhenti tu kita ambil dia 4. 4. Okey. Lepas tu? Ra mad asli. Ya. Dan Mad sifat roh? ra tebal. Ya. Betul. Tebal. Tafkhim. Tafkhim. Ha. Mad asli. Mad arili sukun. Ya, betul. Lagi terus satu baris lagi. Summa adbara yas'a. Ada baro, ada. Summa adbara yas'a. Ya, yes. Yas'a. Mim wajib gunnah. Okey. Dal Muja, macam tu tadi. Muja tadi atas tu. Mujrimin. Sama je muja. qalqalah sughra. Ya, betul. Dia punya sifat huruf dia apa Ustazah? Ada. Itulah dal tu qalqalah sughra. Dia Itu punya sifat lah. Qalqalah sughra tu sifat juga. Sifat lah tu. Okey. Okey, roh. Ra tafkhim. Ya, okey, tafkhim. Yas syiddah. Dia memang huruf syiddah, betul. Dia kategori huruf syiddah. Huruf syiddah ni maksudnya macam kena kuat jugalah nak sebut. Yes. Dia macam susah sikit lah. Itu ya kategori huruf syiddah, tapi sifat dia ada angin, hamas, dan dia ada bunyi. Desir. Yes. Itu desir ya. Itu dipanggil sofir. Okey. Ma asli. Ya, man asli. Okey. Fa innal jah
fa innal jahima hiyal ma'wa. Okey. Nun wajibul ghunnah. Okey, nun syaddah. Ya. Nun syaddah. Ha. Alif tu alif hamzah wasal. Betul, nama dia hamzah wasal. Okey. Alif lam qamariyah. Ya, betul. Alif lam qamariyah ataupun orang panggil dia izhar qamari. Izhar. Maksudnya jelas yang Raza. Ya, betul. Bunyi lam tu jelas. Oh, Fa lam. innal. Dengar kan? Bunyi lam kan? Itu yang maksud dia. Izhar tu maksudnya jelas. Apa yang jelas tu? Bunyi lam tu lah. Ya, izhar qamari. Okey. Hima asli. Ya, dan bunyi cara kawan kita tekan dia pun boleh mak dia jadi huruf ha pedas ya. Hi. Dia macam kita tekan ya. Okey. Terus Yal izhar qamariyah. ya, izhar qamari. Ya, qamariyah sama je. Ya. Okey. Wa mad asli. Ya, betul. Wa mak asli ya. Okey, hamzah tak ada apa-apa ya. Mak. Bunyi dia mak. Itu je. Tapi dia tidak ada apa-apa sifat ya. Okey. Pusing. Siapa? Silakan. Ya Ustazah, maknanya di huruf alif lah. Di huruf hamzah Ustazah. Dia bertumpan dengan huruf alif dengan hamzah, maknanya dia huruf mim dengan alif tu maknanya huruf hamzah lah yang alif tu. Yang hamzah dengan alif. Di mana yang mak tu ya? Okey, betul. Hamzah memang perangai dia suka bertinggi atas alif, atas huruf waw, atas huruf ya. Itu memang perangai huruf hamzah. So kalau dia bertinggi atas alif, alif tu tak ada apa-apa, tak pakai orang kata. Tak ada. Kalau dia bertinggi atas waw atau ya pun sama. Dia memang huruf hamzah lah. Tapi kalau tak ada hamzah tu, confirm itu memang. Okey? Kalau tak ada hamzah dikira huruf apa Ustazah ya? Ya, ma lah. Dia jadi ma, jadi alif itu dipanggil huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad asli dipanggil. Kalau tak ada hamzah tu, bacaan dia akan jadi hiyal ma. Dia akan macam itulah. Contohlah ya. Hiyal ma wa. Contoh. Itu kalau yang mati tu untuk huruf hamzah. Tapi katalah hamzah tak ada, huruf alif tu huruf alif tak ada tanda apa-apa. Tahu tak? Dia kosong. Kalau alif tu dia memang yang alif tidak pernah ada baris, tidak pernah ada tanda apa-apa. So kalau kita buang hamzah contohnya dia akan jadi hiyal ma wa. So ma di situ mad asli lah. Dan alif itu dipanggil huruf mad dipanggil. Huruf mad tu maksudnya huruf-huruf mad asli lah. Huruf-huruf mad asli alif, waw, ya. Kita ulanglah ya. Kalau baris atas ada alif. Kalau baris bawah ada ya. Kalau baris depan ada waw. So alif waw ya memang dipanggil huruf-huruf mad. Okay. So hamzah tu jangan heran dengan dia. Dia suka bertinggi atas huruf lain ya. So tapi bila dia bertinggi atas alif tu orang pening, betul tak? Orang confused. Ya. So alif Dah jumpa dah. kat mana? Tunjuk jap. Sekejap. Dia kata apa kat situ? Mereka itu. Betul lah. Saya cakap tadi. Cakap tadi mereka itu kan dia cakap kan. Tapi tajuk apa? Tajuk dia. Tu lah macam ni, kalau biru ni dia mak wajib, kalau hijau ni jadi majais lah. Bagus. Ni tengok. Jangan tengok tadi ya, nak tu especially Maida. Maida tadi Maida baca ha tadi dengan kadar apa? Mula-mula Mula panjang. Mula-mula panjang. Saya baca ha dengan panjang. Tapi kali kedua tu dia dah baca dua. Tu Ustazah kata tadi ha itu boleh diambil dengan kadar dua ha tu. Ya. Sebenarnya ha tu saja sampai alif kecil tu itu adalah satu perkataan sebenarnya. Kalau ulai baru perkataan lain sebenarnya. Tapi ini dicantumkan. Bila dicantumkan maksud dia terus jadi mereka itu. Mereka ini sebenarnya bukan mereka itu. Sebenarnya mereka ini sebenarnya. Okey. So di ha tu nak tunjuk di sini memang pelik lah hamzah dia kenapa tak ada alif ya kan sebab sebab hamzah itu milik hamzah yang u tu ya. Hamzah yang u tu milik perkataan ulai. Dia tak ada kena mengena dengan ha. Kalau Quran Indah dia dah bagi tahu warna hijau majais munfasil. Tapi ni satu ni je yang pelik ni satu ni je. Jangan risau. Ni je yang dia lain. Selalu kalau kita kata majais munfasil, hamzahnya duduk atas alif lah, hamzahnya duduk bawah alif lah. Selepas hamzah ada alif. Itu biasa yang common majais. Tapi ini majais yang pelik lah kita kata. Satu-satunya majais yang macam ni.
Ula ni mereka lah Ustazah. Ha ni ini ya. Lebih kurang gitulah. Macam bawah ni lah. Ula ika ni mereka lah. Sebenarnya ula ika tu mereka itu sebenarnya. Kalau ula ika mereka itu, kalau ula mereka ini sebenarnya. Oh, ni salah ni. Dia biasalah bila terjemahan ni dia sebab ula ika menunjukkan mereka itu sebab dia jauh. Kalau perkataan ula ika menunjukkan mereka tapi mereka jauh tau, yang jauh dari kita. Tapi kalau kita sebut ulai itu mereka yang dekat dengan kita sebenarnya. Itu dari segi maksud lah. Macam Ustazah kan kita tak dah faham kan. So ulai dengan ulaika dari kategori list yang kita belajar, dia kategori isim isyarah tau. Itu dengan ini tau. Ada dalam list macam tu. Cumanya yang jauh kita gunakan ulaika kalau jauh. Tapi kalau mereka tadi dekat kita guna ulai. Macam tu sebab itu tu yang isu dia. Nampak macam mad wajib. Nampak macam mad wajib ya. Selepas tanda mad tu hamzah dia tak ada alif. Nampak. Tapi ni satu ni saja mad wajib yang memeningkan kepala. Mad jaiz yang memeningkan kita satu ni je. Ni. Yang lain mad jaiz senang. Hamzahnya ada alif. Kat bawah ke atas ke lepas dia. Ini saja terima kasihlah dia ada Quran macam tu. Jadi kita kalau Ustazah cakap je you tak nampak. Ustazah dah sebut dah sebelum ni sebenarnya. Tapi you tak akan nampak punya kan. Tapi Ustazah kata selalu pesan, ini je perkataan dia pun yang pelik tu. Yang majais yang pelik ni. Majais yang pelik ni sebab dia lepas tanda mat tu hamzah dia ada tak ada alif dia ini satu je. Tapi kat sini dia jelas dia dah tunjuk adalah majais munfasil. Yang ula tu mad wajib. Alhamdulillah lah ada Quran macam ni dapat membantulah kita bagi kawan kita nampak dekat skrin. Tak? Dia kena nampak kat mata tu kena nampak. Kalau cakap je dia tak ingat. Bila nampak tu dia ingat lah insyaAllah mudah-mudahan. Ni benda ni Al-Quran ni kalau macam kita tak ada depan guru kan. So kita baca Al-Quran yang tak ada color-color. Lepas tu bila kita nak confirmkan balik tengok Al-Quran ni lah. Macam tu lah Linda buat macam tu kat rumah lah macam tu. Baca yang tak ada color-color. Bila macam nak confirm betul kita terbaca mad jaiz ataupun mad wajib. Buka yang Al-Quran yang ada color-color ni lah. Betul cumanya dia punya terjemahan tu ada lain sikit lah ya. Kalau kita terjemahan sorry Linda tak baca yang color lah, baca yang hitam putih. Itulah sejak Ustazah dalam kelas hari tu, sebab yang terbaik baca hitam putih tu yang terbaiknya. Sebab kan? Kalau kita tak ada Quran warna-warni, asyik baca Quran color coding, dia panggil color coding kan, ada color kan. Sebab ikut tajuk, tiba-tiba kalau tak ada Quran warna-warni tak boleh baca tau. Yalah. Sebab kat sini dia macam dia pudar-pudarkan yang mana tak perlu baca tu. Macam ni kan. Ya dengan hamzah wasal dia pudar-pudarkan. Okey. Sebab ada orang cakap, saya punya kelabu kenapa ya? Saya tak tahu sebab Quran saya tak ada color. Tapi tak ada color tu tak payah baca lah. Jadi hudallah macam tu. Tak payah nak pening kepala benda ni. Dia membantu orang tetapi tanpa membantu orang tu faham kenapa. Betul tak? Dia tak explain ya. Kalau macam hada tu, hadallah tu yang bawah ya. Kita dekat dah mad asli, tapi mad asli masuk alif lam, Allah tu ada alif lam dia potong pendek sebab tu dia tak jadi dah. Dia jadi terus masuk kepada alif lam. Itu kita boleh explain. Sebab tu belajar ni wajib berguru ya. Kalau boleh ini panduan saja. Online tak ada masalah. Sebutlah online kat mana pun tak ada masalah, tetapi kena berguru untuk explain lah. Kan tidak dia tak ada orang boleh explain kat dia. Itu yang dia kata berguru dengan syaitan dia cakap. Itu boleh tak betul. Benda ni kena berguru dengan manusia lah, maksudnya yang ada macam ni semua panduan, pertolongan yang boleh membantu kita. Tetapi wajib rukun mempelajari Al-Quran, wajib berguru yang boleh explain pada kita sebenarnya. Kalau ada macam ni lah, kalau ada apa-apa pertanyaan, persoalan macam semalam guru boleh carikan, betul tak? Guru boleh tolong carikan. Ni kalau guru pun tak reti carikan, letih juga, betul tak? So, lepas tu antara syaratnya kena berguru dan kena berguru yang mahir lah. Itu antara rukun ya. Bukan cakap Ustazah. Ini Imam Asy-Syafi'i, bukan Imam Asy-Syafi'i, sorry, maaf. Ini antara yang disepakati oleh ulama-ulama yang terdahulu untuk mempelajari Al-Quran. Dia kata kena pakai Quran Resam Uthmani, satu. Lepas tu dia kata kena wajib berguru. Wajib berguru tu guru manusia, tahu tak? Ada orang dia cakap pada Ustazah, ada orang lah bukan seorang, dia kata saya tengok dekat YouTube, silakan, tak ada masalah, tapi kalau awak tak faham yang YouTube tu ajar, awak boleh tanya. Kalau awak tanya
tanyalah kan. Kan. Kalau awak boleh tanya silakan. Kalau tak awak tetap tak faham. Di situ yang kekurangannya, yang wajib berguru dengan guru manusia. Yang tadi boleh, tak ada masalah. Tak ada isu. Walaupun tak semuka kan Ustazah. Ya, tidak, memang bersemuka tu sebenarnya wajib. Sebenarnya dia panggil tadi Ustazah kata Quran Ustaz Usmani, lepas tu berguru dengan manusia lah, maksudnya berguru dengan manusia yang mahir ya. Yang mahir tu maksudnya boleh explain pada kita, tanyalah, konelah. Saya cabar nak murid saya, tanyalah dari kiri kanan atas bawah apa, insya-Allah saya boleh jawab. Itu dia panggil guru yang mahir lah. Dan yang tadi bersemuka itu rukun tau, wajib kena bersemuka. Antaranya online ini tetap dipanggil bersemuka sebab kita boleh berinteraksi. Bersemuka tu bukan kena pergi jumpa je. Habis kalau COVID lama tak boleh jumpa, tak boleh belajar. Betul tak? So antara cyber yang macam ni, Zoom ke apa ni semua tu, itu tetap dipanggil bersemuka sebab kita boleh berkomunikasi, kita boleh bertanya, guru boleh betulkan anda. Orang kata there and there, orang kata masa-masa tu juga guru boleh betulkan. Sebab tu pentingnya bersemuka tadi. Dia panggil, istilah dia apa? Itu orang putih. Saya ingat tak apa istilah dia. Saya lama-lama kalau saya tak sebut saya terlupa sebab lama kan. Istilah dia apa ya? Nantilah saya cuba cari apa maksud bersemuka. Ya, bersemuka maksudnya bukan semestinya depan kita kena bercantum lutut dak, tetapi untuk kalau kita boleh jumpa macam dulu kita jumpa. Itu bersemuka, tetapi dalam keadaan yang mencabar begini, ini juga dipanggil bersemuka. Ustazah cakap jujur ya, hari Sabtu ada saudara mara datang. Hai, dia datang, dia bawa budak beringus-ingus. Budak je, budak 2 tahun, 4 tahun beringus-ingus. Kita layanlah macam biasa. Lepas 1 hari, Ustazah dah sakit tekak. Virus tu. Itulah virus. Sekarang kuat. Ni Ustazah, yang sekarang ni budak-budak banyak kena tu. Influenza A. Influenza A tu. Dia nak cerita salah seorang daripada ni yang datang ni dah COVID, betul tak? Tapi Allah Akbar. Ustazah ada dia rasa, tapi tekak tu semalam lah, satu hari semalam tu memang terasa sakit, tapi Ustazah harap-harap je vitamin C ke jab kita tu ke dengan vitamin kita tu harap-harapnya membantu, jadinya malam tadi memang sakit tapi hari ni dia dah hilang sakit. Alhamdulillah dia dah hilang. Pakai ni tak mask? Tak adalah, kita tak pakai. Dia datang rumah kita, dia tidur. Dia datang Sabtu, dia tidur. Ahad tu dia balik. Dia datang, dah lah hari ni dah dapat tahu seorang COVID. La haula wala quwata illa billah. So, nak buat test tak sendiri? Malas tu. Tapi Ustazah tak demam. Yang semalam sakit tekak tu 1 hari semalam, tapi hari ni sakit tekak tu dah hilang. Bersyukur pada Allah. Tapi macam Ustazah katalah, vitamin C, suplemen kita dengan jab yang kita dah ambil, mudah-mudahan. Tapi Ustazah pesanlah dalam rumah ni, stay in the room. Ustazah pesan. Kan? Kita tak tahu kan? Sebab ada yang antara yang datang tu ada COVID. Ada yang negatif lah, ada yang negatif, ada yang COVID. Budak tu kita tak salahkan budak tu, tapi mak bapak dia sepatutnya janganlah, betul tak kan? Sepatutnya. Itulah kata Tapi tu nak kata, sebab tu kata hari ini yang nak cerita Zoom ke Microsoft Team ke apa ni, ini good enough untuk kita bersemuka. Berbanding kalau kita belajar tengok YouTube saja, tidak boleh berinteraksi. Untuk yang tadilah untuk masuk kriteria bersemuka tadi, nanti Ustazah cari dia punya term Arab dia lah ya. Itu dalam Arab. Ustazah tanya tak tahu. Bahasa Melayu, bersemuka tu bahasa Melayu, tapi dia ada term Arab. So dia ada, memang itu dipanggil rukun mempelajari Al-Quran. Dia kata memang kena tadilah menepati dengan yang tadi tu lah. Ya. So alhamdulillah kita jumpa dalam Quran ni dah tadi. So kita kat mana tadi ya? Yang makwah tadi ya? Makwah kan? Okey. Siapa lepas ni? Giliran siapa? Zarina. Okey, silakan. Labisina fiha ahqaba. Memang nak baca dua harakat. Apa dia Ustazah? Memang nak baca fiha. Memang nak baca 2 harakat ke? Tak, 4. Fiha ahqaba. Tadi baca macam 2. Okey. Lam la tanda ni alif maksurah. Okey, nama alif tu. Saya sebenarnya nama alif tu alif maksurah. Maksudnya alif pendek. Tetapi nama tajwid dia? Lam. Mad
asli. La mat asli. Ya, kadar dia berapa? Mad asli kadar berapa? Apa dia Ustazah? Kadar panjang bacaan mad asli berapa? Oh, 2. 2. Okey, lagi? B tak ada apa. Tak ada, betul? C mat asli. Betul, mad asli baris bawah. Kalau la mad asli baris atas, fi mad asli baris bawah. Cara dia apa pun huruf baris bawah, lepas tu ada ya. Nampak ya tu tak ada tanda apa-apa. Macam alif tadilah, lam baris atas ada alif yang tidak bertanda sebab huruf mad tidak bertanda apa-apa. Dalam Quran yang kita pakailah, ya, Quran Rasul Usmani. Okey, lagi? Nun tak ada apa. Betul, nun tak ada apa-apa. Fi mat asli. Okey. Ha mat asli. Asal dia. Kalau kita berhenti ya, fi kalau kita wakaf ya, fi ha, memang ha tu mad asli, betul. Tetapi di sini dia ada tanda mad tu yang atas alif tu. Mad jaiz munfasil. Ya, itu untuk terus. Untuk terus dia jadi bukan mad asli dah. Dia jadi lebih panjang lah. 4. Ha, kita ambil ya. So nama dia mad jaiz munfasil. Okay. Fiha Ko tak ada apa. Aduh, apa tengah mengelah. La mat asli. Ko mat asli. Ya. Ba mat iwad. Ya, betul. Dan tu ada sifat pada ha pedas matu. Hamas. Ya, betul. Hamas. Okey, terus. Hada iqa wa aqnaba. Ha tu, ha pedas tu tekan sikit dekat dalam. Ha. Hada iq. Tak jadi. Tak jadi. Dia tekan ha tu. Hada iqa wa aq. Tekan suruh panjangkan ha tu. Hada ha. Dia macam kena tekan. Ha. Dia kena dalam. Hada iqa wa aqnaba. Wa aqnaba. Okay. Cuma ha pedas tu belajar ya. Ha pedas dia baca. Dia bukan ha. Dia kan gitu. Dia macam kena. Je tu. Itu bunyi ha pedas. Ha. Dia tak ada ha. Tak ada ha biasa, nanti itu jadi ha simpul. Oh, ha. Orang kata macam orang dia guna tekak dalam lah, macam susah sikit. Susah nak tekak dalam. Ya, tekak lagi dalam ha. Ha. Hada. Ha. Dia dah sebut susah. Ya, memang betul. Hada alif ni mad jaiz munfasil. Mad wajib. Mad wajib. Mad wajib. Hamzah tak ada hamzah di bawah ni. Tak ada apa-apa. Ada apa? Wa'aq. 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 Dia tak ada bunyi ke tu, tak ada. Wa'aq. Wa'aq. Tak ada, macam orang utara cakap air macam mana? Ayak. Bunyi ayak tu aja tu. Wa'aq. Macam bunyi ayak tu lah yang orang utara lagi pandai lah. Ustazah tak pandai. Tapi macam tu. Wa'aq. Wa'aq. Jadi cara bunyi tu ini. Okay. Nun alif maksurah. Nun mat asli. Mad asli ya. Ya betul. Pada nun ada alif maksurah. Pada nun ada alif maksurah dan di situ pada nun itu mad asli bacaan dia, kadar dia, tajwid dia. Okey. Ba mad iwad. Betul, mad iwad ya. Okey. Habiskan bawah tu. Inna hazihi tazkirah. Kita nak panjang sangat. Ha tu 2, hi pun 2. Lepas tu zal, jangan taza. Tazkirah. Dia tak boleh. Tazkirah. Cara dia, zal ni, huruf zal, dia bukan zai tau. Kalau zai bunyi zai. Huruf zal, dia bukan zai. So cara huruf zal yang ni, tekan ujung lidah kita tu dekat gigi. Tekan. Taz. Ya, Pak. Dia tak ada zek-zeknya kalau kita betul. Ya, taz je tu. Alif nun wajibal gunnah. Okey, pada wajibal gunnah, nun syaddah wajibal gunnah, okey. Ha mak asli. Okey. Alif maksurah.
Ya, okey. Zihi mat silah khosirah. Okey, hi mat silah qasirah, 2 harakat juga ya. Okey. Taz Ah, di bukan qalqalah kan? tak ada. Sebab tu dia tak boleh baca taza sebab dia bukan qalqalah. Taz. Tak. Dia ingat cara dia tekankan hujung lidah pada gigi tu baru dia jadi. Taz. Dia bertahan ke Ustazah? Taz. Dia bertahan lah. Dia tertahan dekat hujung lidah tertahan pada gigi tu. Baru hilang. Z tu hilang. Taz. Kirah. Okey. Ra tebal, takim. Okay. Ta marbutah. Ya, betul. Dan automatik dia Dua. huruf ha, roh. Ya. Tambah huruf. Memang dia berhenti dia jadi huruf ha dan ada hamas lah. Okey, last one. Summa amatahu fa'aqbarah. Ya, fa'aqbarah. Dengar bunyi qa tu. Fa'aqbarah. Fa'aqbarah. Atau? Fa'aqbarahu. Ya, cumanya aqqa tu selamba dia je lah perlahannya. Aqbarahu. Fa'aqbarahu. Ya, macam tu. Qalqalah sugra sebenarnya. Ya, okey. Tajwid. Sum wajibal gunnah. Okey. Alif hamzah tak ada apa. Ma mak asli. Jangan sebut alif hamzah tu, sebut hamzah je, tak ada apa-apa. Hamzah tak ada apa. Ma mak asli. Okey. Tahu mak silah khosirah. Hu mat silah. Mak silah khosirah. Kalau hi tadi cara mat silah qasirah baris bawah ya. Kalau hi tadi ya. Ha baris bawah, lepas tu yang cuik cuik lekuk tu itu huruf ya ya. Yang tadi hi ya. Kalau hu ni cara mat silah qasirah baris depan dia memang dua cara. Sama ada hu ataupun hi. Memang dua-dua ya. Ada dua cara lah mat silah qasirah. Okey, fa'aqa Qalqalah. sugra. Ra tebal. Ra tebal. Mak silah khosirah. Ya, dan berhenti di situ. Mak asli. Mana ada mak asli? Baqarah. Mana ada bunyi mak asli? Roh, hamas. Hamas. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Okey, kita stop kasih ya. Dah 2 minit lagi okey. Kita habis tu. Okey, Linda tutup. Oh, alhamdulillah. Seterusnya jika ada pertanyaan ya, apa-apa saja sila WhatsApp Ustazah, tak ada masalah ya. Siang, petang, apa segalanya tak ada isu. Boleh saja WhatsApp nak tanya apa-apa saja. Sebab kita nak belajar ni, kita nak tahu ilmu kan. Bila nak tahu ilmu, kalau macam tak tahu sila tanya. Ustazah boleh menjawab pada bila-bila masa ya. So, yang lain ada apa-apa tak pertanyaan? Ada? Cumanya hari ni tadi ya. Pedas dengan kha tu susah sikit. Memang susah, betul. Ha pedas dengan kha memang susah. Itu kita sebut boleh saja, tapi kita membacakan dia tu yang dia macam kena tekan lebih tau. Tekan lebih ya. Cumanya yang tadi tu ha tadi mad jaiz munfasil yang pelik kita kata ya. Dia ada nama dia. Dia ada nama khas dia sebenarnya. Kalau ha tadi nama tepat dia sebenarnya mad munfasil hukmi nama dia. Ya ha tadi Ustazah ada sebut sebelum ni ya, bukan tak ada. Ada, tapi kalau sebut memang confirm tak ingat. Tapi ada Quran tadi tu alhamdulillah lah. Quran tadi membantu sebab dia tunjuk terang-terang, betul tak? Dia tunjuk terang-terang ha tu mad jaiz munfasil, ula tu baru mad wajib ya. Dan dia satu tu je. Senang nak cerita satu tu saja mad ya, dia perkataan tu banyak tetapi perkataan tu je. Tapi perkataan tu banyak je mata-kata, tapi perkataan tu je lah ya yang kita tak nampak dia macam mad jaiz ya, tetapi dia mad jaiz. Boleh baca dua lah. Bagi orang yang membaca dengan kadar 2 harakat dia boleh membaca. Nama dia apa? Mad jaiz ke? Nama paling tepat dia, nama umum dia je. Nama umum dia mad jaiz munfasil. Itu nama umum dia. Macam mad jaiz lain, tetapi nama tepat dia mad munfasil hukmi. Ya, maksudnya dia mad jaiz tapi tak nampak macam mad jaiz dan kita tak boleh berhenti pada dia. Kalau mad jaiz yang lain-lain tu kita boleh berhenti dengan kadar 2 harakat, tapi mad jaiz yang ni kita tak boleh stop kat dia, tak boleh wakaf pada dia. Faham? Itu beza dia. Satu ni je ya, mudah je nak ingat insya-Allah. Dah ada yang tu nanti kita boleh tunjuk pada kawan. Biasanya kalau mat wajib ni dia hamzah dia tak ada alif lah kan, yang
Mat Jaiz biasanya dia mesti ada alif, hamzah tu ada alif kan? Ya, itu cara paling mudah. Cara paling mudah kalau mat wajib hamzah dia tak ada alif. Pegang tu je. Hamzah dia duduk atas waw lah, hamzah dia duduk atas ya, itu kita tak nak peduli. Yang penting kalau mat wajib hamzah dia tak ada alif. Kalau yang mat jaiz hamzah dia ada alif kat bawah dia ke, kat atas dia ke ataupun selepas dia. 3 cara. Tiga cara. Contoh, nak tunjuk contoh Zah. Yang lepas dia, yang lepas dia. Nak tunjuk contoh yang ni, ayat ni kan, macam ni kan. Kalau awal-awal dulu mungkin dia ingatkan ni, tak tahu nak bezakan dia sama dengan wajib ataupun mat jaiz lah kan. Kalau macam ni hamzah ni tak ada alif, so dia menjadi mat wajib lah kan. Ya, tengok hamzah dia ada alif. Dia cantum dengan him ni. Him, okey, betul lah macam kawan kita cakap hamzah tu tak ada alif dengan hamzah. Sebab tu kita boleh agak dia mat wajib. Ahwa tu, ahwai. Ahwa tu mat jaiz ke mat wajib ni? Tengok hamzah dia mana ada alif, betul lah. Itu dah betul dah. Tapi kalau kita kalau orang yang faham, ahwai adalah hawa nafsu. Jadi teruslah hawa nafsu. Him tu domir. Kita belajar bahasa Arab domir. Him maksudnya mereka. Him tu maksudnya mereka. Kalau kita faham yang tu, kita dah tahu tolak him, buang him. Ada hamzah di situ. Faham? Ahwai. B tu benda lain pula. B tu dengan. Ahwai hawa nafsu. Him mereka. Nampak di situ ada 3 perkataan sebenarnya. B satu perkataan. Ahwai bermaksud hawa nafsu. Hawa nafsu. Dia jamak tu sebenarnya. Sebenarnya him mereka. Itu bagi orang yang faham lah. Faham bahasa Arab. Lepas tu Ustazah kata belajar. Tapi kalau tak gerti ataupun tak berpeluang belajar bahasa Arab, apa pun alasannya, ini mat jaiz ke mat wajib? Tak gerti kan? Tengok hamzah dia. Oh, tak ada alif. Itu cara orang yang tak faham sebenarnya. Tapi tak apa. Cara orang yang tak faham, dia tidak memahami perkataan tu. Dia tak faham apa maksud perkataan ni kan. Jadinya cara paling mudah untuk kenal mat jaiz atau mat wajib, tengok selepas tanda mat tu. Tanda mat dengan alif tu memang selalu sama-sama. Memang dia duduk atas alif. Itu memang cara tanda mat, dia duduk atas alif. Tengok hamzahnya, mana ada alif. So ini cara paling mudah sebenarnya kita ajar bagi untuk kita yang tidak memahami maksud perkataan tu. So di situ mat wajib. Tapi bagi orang yang memahami, B satu perkataan. B maksudnya dengan. Ahwai bermaksud hawa nafsu. Him mereka. Apa? Ahwai. Kita tahu itu. Satu lagi Ustazah kat sini. 127 127 kat sini satu lagi. Ni Ustazah. 127. 127 tadi ya? 127. Ini 127 kan ni? 6. 126. Ni ya, okey. Mana ada kat situ? Mana dia? 127 bawah dia. 128 lah. Ni Aulia. Ni dia hamzah bertinggi atau waw pula. Sebab tu kita kata tadi, kalau hamzahnya tak ada alif, ni kira hamzah tak ada alif lah ni. So ni mat wajib. Itu kira mat wajib lah ya. Sebab hamzah tu tak ada alif. Lepas tu Zazah kata sebenarnya kalau mat wajib tu hamzah duduk atas waw lah, hamzah duduk atas ya lah. Tapi kita tak nak cakap macam tu. Ataupun boleh, senang. Hamzah duduk atas waw. Kadang-kadang hamzah seorang-seorang. Orang kata apa? Independent. Dia tidak bersandar pada apa-apa. Ataupun hamzah duduk atas waw, hamzah duduk atas ya, itu semua mat wajib. Tapi cara paling mudah kita kata hamzah tu tak ada alif, confirm mat wajib. Ni mana ada alif pada hamzah tu, dia ada waw. Kita highlightkan hamzah ada alif ataupun hamzah tak ada alif kerana itu cara paling mudah. So kalau ni hamzah ada waw, confirm lah bukan alif. So bukan alif, itu mat wajib. Okay, aulia adalah plural bagi wali. Wali maksud dia. Aulia bermaksud wali-wali. Sebenarnya hum tu mereka, wali-wali mereka. So kita dah tahu hum tu tak ada kena-mena. Auliya'u bermaksudnya plural juga ni, wali-wali, para wali. So di sini ya. Aulia. Dia satu kalimah ni, satu kalimah. Tak ada makna lah. Tak adalah, dia auliya'u, satu kalimah, one word. Auliya'u, one word. Bermaksud para wali ataupun wali-wali. Itu maksud dia. So di sini memang clear ni. Hamzah tu duduk atau waw, betul. Cumanya kita kata hamzah tak ada alif. Betul lah ni hamzah tak ada alif. Faham kan? Yang ni yang saya selalu tak Taurik Jazari dengan Syatibi tu yang saya bila baca seorang tu kan saya baca yang biasa je. Saya tak apa nak berani Jazari. Okey, betul. Kalau kita seorang tak yakin baca cara biasa, tapi kalau yang ni saya
Yang ni jap nak clear balik dengan yang hula tadi tu kan. So yang ni mak wajib lah kan. Cuma yang hula yang Hamzah yang tadi tu je yang jadi mat jaiz kan. Dia ada ha dia. Ha je. Yang ha ula tu sahaja yang kita akan jumpa je akan jadi mat jaiz. Nak confirm yang tu je. Selain daripada sebab saya tak pandai bahasa Arab, saya guna tips yang tadi tu lah. Ya, betul lah. Memang. Tips alif tu. Betul ha. Betul alif. Kita kata itu cara mudah. Kalau ada waw, memanglah ada waw sebab dia tak ada alif. Betul tak? Kita tak nak cakap banyak. Oh, hamzah duduk atas waw mat wajib. Hamzah duduk atas ya mat wajib. Tapi kalau nak cara macam tu, kita buat cara macam tu. Boleh je? Ha? Okey. Tapi cara mudah dia tak ada alif ya Ustazah. Ya, cara mudah. Alif kan? Tak ada alif. Ha. Lagi dah senang. Betul tak? Yang tadi kan haula tu. Ha ni tak ada. Ha ni tak ada hamzah langsung. Langsung memanglah Dia ni je lah yang pelik sikit lah, yang pelik satu lah. Ha tu sebenarnya satu kalimah, sebenarnya satu perkataan. Lepas tu ulai perkataan lain. Macam tu sebenarnya. So tu hamzah yang tu adalah perkataan selepas dia ulai. So yang ni memanglah tak ada kena tu kata dia pelik ni, dia tak ada hamzah yang ada alif tu, tak ada. Memang tak ada ni sini ya. Tapi satu ni je. Sebab tu kita mudah nak ingat. Nama umum dia majaiz munfasil. Macam dalam Quran ni lah. Quran ni ditunjuk nama majaiz munfasil tetapi dia ada nama tepat dia ya. Munfasil hukmi. Nama tepat dia. Ya. Dia kita tak boleh waqaf pada ha. Tak boleh berhenti pada dia. Sebab dia sambung. Ya, kita kena sambung juga nak tak nak. Kalau majaiz yang lain kita boleh berhenti, boleh waqaf. Itu beza dia. Dia lain daripada lain lah kita kata dan satu je pun senang. Okey, yang lain ada soalan? Tapi nampak pasal hamzah je memang mengconfusekan orang. Betul tak? Betul. Itu yang saya cakap dengan Ustazah, saya tak berani baca seorang tu selalu macam tak berapa nak faham. Boleh. Kita tak yakin balik kepada cara yang asal. So dalam kelas kita cubalah. Dalam kelas kita cuba memang bila ada Ustazah saya cubalah. Kalau saya seorang saya confuse saya baca Syatibi je. Betul. And then Mak Ustazah kata itu skill ni bukan untuk tayang-tayang, bukan untuk bangga-bangga. Skill ini untuk kita memahami. Dah boleh baca is one thing. Betul dah ada dah pahalanya. Tetapi kalau kita memahaminya bahkan lebih baik. Betul tak? Kan? Itu je kita nak capai tahap kita nak faham apa yang kita baca. Betul, tak ada masalah. Ustazah kita pakai panduan ni. Betul. Itu sebab itu membantu kita pada tahap asas sebenarnya. Tapi tahap yang lebih baik membaca sesuatu yang kita faham keadaannya. Okey. Kita nak cuba capai tahap tu tetapi sebelum sampai tahap itu kita membaca dengan panduan asas tadi. Memang ramai merata-rata pergi kat luar sana merata-rata memang semua membaca dengan cara untuk memudahkan faham. Ada alif tak ada alif? Ada alif memang. Bersandar ke tidak bersandar? Memang itu untuk yang macam Ustazah katalah kebanyakan kita yang tidak memahami. Dia ajar, dia bimbing. Kalau tak reti macam tu langsung tak dibaca. Kan? Kan? Alhamdulillah ya. Bahasa Arab pening-pening masuk juga. Kalau pening, tips dia. Nak Kak Iya ke Maida dengar. Kalau pening, siapa-siapa kat sini. Kalau pening, mengaku. Dia tips dia senang je. Pening ni kalau tak cakap, dia duduk dalam kepala. Kalau dia duduk dalam kepala, kita pening sampai bila-bila. Jadinya, kalau pening, mengaku. Saya pening. Confirm, lepas tu pening tu keluar. Confirm tu akan keluar, confirm tu akan hilang. Mengaku. Itu tips dia sebenarnya. Orang tak pernah cakap. So, Ustazah saya tak faham. Cakap. Ustazah saya dah pening. Cakap. Jangan diam. Sebab kalau diam pening tu stay forever. Itu yang kita tak mahu. Dia masuk perlahan lepas tu dia faham kemudian. Tapi kalau tak hadir lagi tak faham. Saya kan merangkak lagi Ustazah. Merangkak samalah Kak Ya pun. Betul Maida, tapi Maida dah boleh baca. Ustazah nampak perubahan Maida dari dulu. Tapi kalau Maida tak nak grab bahasa Arab, yang ruginya bukan Ustazah. Ustazah kata tanya banyak kali. Tak ada masalah. Memang belajar ni untuk kita tanya. Tapi kelas lain dia tanya banyak Indah dari 3 kali dekat Maida. Tak, saya cuba bahasa Arab tu sebab saya memang zero. Memang, ya faham. Sebab tu kita cuba kita kenalkan. Kita sebenarnya introduce bab-bab saja. Kita tak apa. Tapi at least saya tahulah apa itu isim dah. Kalau tidak sebelum ni macam benda. Kan? Eli dah tahu isim tu noun. Harfu tu atau haraf tu nampak. Itu tu.
So cuba Ustazah pesan ambil kesempatan ini ya dengan tahap yang Kalau tak masuk Ustazah, kalau Ustaz ajar saya tak faham tau. Tapi bila saya masuk ni saya walaupun saya tak tahu tapi saya biasa dengar. kita boleh explain. Antara cara kita belajar bila kawan tanya soalan. Itu rugi kalau kita tak dengar. Bila kawan tanya soalan, benda yang kita tak tahu, kita boleh tahu. Benda yang kita tak faham, kita boleh faham. Satu cara untuk Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Jaga diri semua ya. Assalamualaikum. Persoalan jaga diri. Bye. Take care semua. Bye semua.